Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wan Rosmanira. Kami dari kumpulan profesor dan kumpulan kami terdiri daripada Hong Sin Yu, saya Lim Jing Yi, Wu Chuanye, Lim Min Shuan dan Gan Zheng Qian. Pada hari ini, kami ingin membentangkan tugasan dua kami. Untuk soalan yang pertama, mendapatkan penyelesaian untuk soalan analisis kepekaan dengan menggunakan kaedah graf dan kaedah simplex. Oleh kerana soalan yang kita dapati mempunyai tiga pemboleh ubah keputusan iaitu X1, X2 dan X3, jadi penyelesaian untuk analisis kepekaan tidak dapat diselesaikan melalui kaedah graf kerana kaedah ini hanya boleh digunakan sekiranya model PL kita mempunyai dua pemboleh ubah keputusan sahaja. Jadi penyelesaian untuk analisis kepekaan hanya dapat dilakukan melalui kaedah simplex. Untuk soalan A, sekiranya kos untuk ruby ditukar dari $100 hingga ke $190, adakah Giles masih akan membeli ruby dan apakah penyelesaian optimum baharu untuk soalan ini? Jadi untuk soalan ini, perubahan terhadap parameter model PL ialah perubahan terhadap perkali fungsi objektif iaitu perubahan perkali untuk X3. Berdasarkan tablo optimum asal, jumlah keoptimuman untuk perkali X3 iaitu C3 adalah seperti yang berikut iaitu negatif 200 dan sifar. Dengan merujuk kepada jumlah keoptimuman ini, kita akan mendapatkan pemboleh ubah lalai S1 dan S3 dalam baris Z dan kedua-duanya adalah bernilai positif dan perkali untuk X3 iaitu C3 yang baharu iaitu negatif 190 adalah dalam jumlah keoptimuman, maka Giles akan terus membeli ruby. Oleh kerana penyelesaian optimum adalah kekal, jadi kita akan guna balik nilai optimum untuk X1, X2 dan X3 iaitu 20, 25 dan 15. Jadi penyelesaian optimum fungsi objektif yang baharu iaitu Z adalah sama dengan $17,560. Sekian daripada saya untuk soalan A. Soalan B akan diteruskan oleh saudari Inshan. Terima kasih saudari Jing. Untuk soalan B, syarikat Zeus perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 23 buah cincin jenis 2. Maka kekangan 5 iaitu kekangan untuk cincin jenis 2 yang baru adalah X2 lebih besar atau sama dengan 23. Rumus untuk mendapatkan harga bayangan adalah C puan darab dengan B songsang. Berdasarkan set pemboleh ubah asas dalam tablo optimum di atas, C puan sama dengan 500, sifar 400 dan negatif 100. Matriks B songsang pula diperoleh dari tablo optimum berpandukan set pemboleh ubah asas awal iaitu S1, S2, S3, S4 dan S5. Dan B songsang adalah seperti yang ditunjukkan. Selepas itu, harga bayangan diperoleh melalui pendarapan C puan dengan matriks B songsang. Oleh kerana kekangan 5 mempunyai tanda lebih besar atau sama dengan dalam masalah pemaksimuman, maka harga bayangan bagi cincin jenis 2 adalah negatif 200. Ini bermakna satu unit perubahan dalam nilai sebelah kanan kekangan 5 akan mengubah nilai optimum Z sebanyak negatif 200. Perubahan bagi nilai sebelah kanan kekangan 5 dalam soalan ini adalah negatif 2. Maka nilai optimum Z atau keuntungan syarikat Zeus yang baru adalah $19,400. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Sinyu. Terima kasih saudari Inshan. Seterusnya saya akan membentangkan soalan C. Soalan ini menanya maksimum berapa banyak syarikat Zeus sudi bayar untuk 1 jam waktu kerja tukang emas yang lebih. Berdasarkan jawapan yang diperolehi dalam tugasan 1, tablo optimum fasa 2 yang diperolehi adalah seperti berikut. Dan rumus untuk harga 2 atau harga bayangan adalah C puan darab dengan B songsang. Pemboleh ubah asas optimum adalah X2, S2, S4, X1 dan X3, maka C puan optimum adalah 500, sifar, 400 dan negatif 100. Matriks B songsang diperolehi daripada tablo optimum berpandukan pemboleh ubah asas awal iaitu S1, S2, S3, S4 dan S5. Dan B songsang adalah seperti berikut. Maka harga 2 atau harga bayangan diperolehi adalah 100, sifar, 200, sifar dan 200. Oleh kerana waktu kerja tukang emas merupakan kekangan 3, kami lihat kepada jawapan ketiga iaitu 200. Maka harga bayangan waktu kerja tukang emas adalah 200, yaitu satu unit perubahan dalam nilai sebelah kanan kekangan 3 akan mengubah nilai optimum Z sebanyak $200. Maka Zeus sudi membayar maksimum $200 untuk setiap jam kerja tukang emas yang lebih.
Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudara Chuan Yen. Terima kasih Saudari Sinyu. Jadi sama seperti soalan C, berikut merupakan tabel simpleks baru fasa 2. Jadi rumus untuk harga 2 atau harga bayangan adalah C buah B songsang. Buah optimum sama dengan X2, S2, S4, X1 dan X3. Maka C buah optimum sama dengan 500, sifar, 400 dan negatif 100. Matriks B songsang yang diperoleh daripada tabel optimum berbantukan POA awal sama seperti soalan C. B songsang telah ditunjukkan seperti berikut. Maka harga bayangan sama dengan pendarapan C buah dengan B songsang kami mendapatkan 100, sifar, 200, sifar dan 200. Jadi harga bayangan nilam sama seperti sifar. Rumusnya, untuk satu unit perubahan dalam nilai sebelah kanan ke kanan 2, nilai optimum Z tidak akan menunjukkan sebarang perubahan. Maka, Z tidak akan membayar untuk satu unit nilam yang lebih. Sekian daripada saya akan serahkan kepada saudara Gan Zhengqian. Terima kasih saudara Fu Chuan Yen. Untuk soalan I, kita perlu memeriksa adakah cincin jenis 3 ini harus dihasil atau tidak. Dan berdasarkan syarat yang hasil cincin jenis ini, kita dapati rumus yang baru adalah seperti yang dipaparkan. Kita akan guna rumus C bar untuk memeriksa sama ada cincin jenis 3 ini patut dihasil atau tidak. Rumus C bar ini adalah bersamaan dengan hasil darab C buah, matriks B songsang dan matriks A baru. Dan hasil darab ini akan ditolak dengan C4. Matriks B songsang diperolehi daripada tablo simpleks baru dari fasa 2. Dan C puas seperti yang dipaparkan dengan C4 bersamaan dengan 590, iaitu keuntungan cincin jenis 3 ini. Dan matriks A4 adalah matriks perkali bagi cincin jenis 3 ini. Langkah jalan dilakukan dan kita dapati bahawa C bar adalah lebih daripada sifar. Maka penyelesaian adalah optimum dan syarikat tidak patut hasilkan cincin jenis 3 ini. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Lim Jing. Terima kasih saudara Gan. Jadi untuk soalan 2, justifikasikan penyelesaian optimum melalui Excel berikut merupakan laporan kepekaan yang dijana dari solver Excel dan beberapa analisis yang boleh didapati dari laporan ini. Yang pertama, kita merujuk kepada variable cell dan final value untuk X1, X2 dan X3. Ia merujuk kepada nilai optimum untuk X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 25 dan X3 sama dengan 15. Seterusnya, reduce cost merujuk kepada cost terturun dan cost terturun untuk X1, X2 dan X3 adalah sama sifar. Ia bermaksud bahawa X1, X2 dan X3 adalah pemboleh ubah asas. Seterusnya, kita merujuk kepada allowable increase dan allowable decrease untuk menentukan julat keoptimuman untuk perkali X1, X2 dan X3. Sebagai contoh untuk perkali X3 iaitu C3, ia berada dalam julat negatif 200 hingga ke sifar. Ia kerana negatif 100 tolak 100 adalah sama dengan negatif 200 dan negatif 100 tambah 100 adalah sifar. Seterusnya kita merujuk kepada constraint. Untuk shadow price iaitu harga bayangan untuk kekangan 2 dan kekangan 4 adalah sama dengan sifar. Ia bermaksud bahawa keuntungan tidak akan berubah jika sumber untuk kekangan 2 dan 4 ditambah 1 unit. Seterusnya, harga bayangan untuk kekangan 1, kekangan 3 dan kekangan 5 tidak bernilai sifar. Sebagai contoh untuk kekangan 5, harga bayangan adalah sama dengan negatif 200. Ia bermaksud bahawa keuntungan akan menurun sebanyak 200 jika 1 unit sumber untuk kekangan 5 ditambah. Seterusnya, kita merujuk kepada allowable increase dan allowable decrease untuk menentukan julat keseorangan untuk nilai sebelah kanan kekangan iaitu NSK. Sebagai contoh untuk kekangan 5, NSK 5 adalah berada dalam julat 22.5 hingga ke 25. Ia kerana 25 tolak 2.5 adalah sama dengan 22.5 dan 25 tambah sifar adalah sama dengan 25. Sekian daripada kumpulan Profesor untuk pembentangan tugasan 2 ini. Terima kasih.